di Belanda. Nak masuk Belanda, 100 juta umat Islam, 10 juta tukar agama. Hak baki 90 juta tak tahu tengah tepi. Macam-macam hal, macam-macam peseng. Dengan danduk apa benda ni, gelek gerudi macam-macam peseng hak ada. Nak yang kurang mendapat kejayaan tanah Melayu. Portugis tak berjaya mengkristiankan orang-orang di tanah Melayu walaupun berjaya menjajah. Faham tak? Yang dia berjaya lebih kurang 15 orang. Nampak? Orang Portugis hak tinggal sekarang di Melaka. Kampung Portugis ada 15 orang. Hak tu. Maka dendam kesumat tidak berkesudahan. Maka pada awal abad ke-19, lebih kurang pada 1837, sekali lagi mesyuarat gerakan-gerakan Kristian dunia, kita kena balas juga ni. Macam mana ni? Nak Filipina okey dah, kita banyak dah masuk Kristian. Indonesia dengan Malaysia, inilah maka akhirnya Ghazwatul Fikri. Tak pakai serang dengan meriang dah, dengan serangan fikiran. Nah, maka sekarang walaupun kita duduk dalam negara yang kita aku sebagai negara Islam, tapi banyak benda dalam kehidupan adalah mengikut millatahum, cara hidup orang barat. Batulah mereka sudah berjaya. Faham? Tak nanti kita ni masuk Kristian ambil rata salib but tekak, tak payah. Allah tak kata hatta tattabi'a dinahum, tak. Sampai mereka ikut agama, tak. Tapi Allah kata hatta tattabi'a millatahum. Millah apa? Cara hidup. Faham? Habis pekat atas apa pekat bawah kita suka dengan barat. Hak remeh-temeh pun hak barat juga suka. Nak kalau anak dia pandai cakap orang putih, suka mak dia. Bangga ayah dia. Nak anak ni pandai orang putih. Tapi anak tak pandai ngaji Quran, tak ada hak. Tak malu sikit pun. Pada tahun 20 hang di tanah Melayu, orang yang anak dia tak pandai mengaji Quran, dia tak pernah keluar dari rumah. Kerana dia takut orang tahu, malu 7 keturunan. Faham? Ni tak ada dah learning. Nah, learning orang malu kalau anak dia tidak cemerlang dalam akademik. Faham tak? Kita bukan menentang akademik. Belajar ilmu akademik ni dipuji syarak. Belajar anak pergi tinggi mana pun. Habis SPM, diploma bagus. Boleh lagi. Degree lebih baik. Boleh belajar lagi, boleh master. Atas lagi master, dia nak terang, boleh. Alhamdulillah. Dipuji syarak, PhD, doktor falsafah. Tapi kalau jahil hukum agama, tak usah cakap banyak. Dia membodohkan dirinya sendiri. Lepas tu kita kata, kalau darjat mengaji yang tinggi sekali, PhD, profesor. Kalau seorang profesor tidak tahu hukum hakam agama dia sendiri, hak fardu ain hak agama dia pun dia sendiri pun dia tak tahu, maka dia lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam pertandingan lembu bodoh dunia. Faham? Ada hal lebih bodoh pada tu. Faham tak? Tandingan lembu bodoh dunia, mudah aja dengar ni. Lembu ni bodoh dah tanding bodoh dah. Faham tak? Dia buat tanding, lembu yang paling bodoh dalam Perak, seka boleh. Wakil. Lembu yang paling bodoh Terengganu, seka boleh. Lembu yang bodoh kali mana Kedah boleh, seka. Maka dia buat tandingan lembu bodoh kebangsaan. Hak ni dunia dah, beripung. Maka lembu yang paling bodoh di dalam dunia, seka. Duduk naik atas petah, boleh medal. Nampak tak ada lagi lembu yang lebih bodoh daripada lembu ni. Maka manusia yang dia hanya mencari ilmu dunia, dia tak cari ilmu akhirat, maka lembu ni jatuh tepat kedua. Manusia ni jatuh tepat pertama, paling bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam tandingan lembu bodoh sedunia. Faham? Dalilnya Nabi kata al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang bijak, orang yang tengok dirinya banyak kekurangan. Tu kan cerdik. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia mencari bekal untuk diguna, untuk dibelanja, untuk diambil manfaat yang boleh tolong dia lepas dia mati. Maka ni al-kayyis, orang yang cerdik. Maka mukhalafahnya, lawangnya, kalau orang yang paling bodoh
orang yang tak tengok kekurangan dirinya, faham? Maka dan juga tidak mencari bekal akhirat. Tu cerita dia. Dia perkataan boleh kata belaka, ni kata berkata Abraham Lincoln. Mu boleh cakap, tak ada masalah. Ni pula kata berkata William Shakespeare, dia boleh tulis dalam blog dia. Ni pula kata berkata Dr. Hamka, tak ada masalah. Tapi perkataan yang paling tinggi perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak lain duduk bawah belaka, faham? Kalau berlaga dengan perkataan Nabi, maka dibuang dalam laut Cina Selatan. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW pemimpin yang paling tinggi di atas planet bumi. Siapa kata? Nabi kata. Ana, dia kata, Sayyidu waladi Adama wala faqar. Aku adalah pemimpin umat manusia, bukan negeri, segala manusia. Aku ni sayyid, wala faqar, bukan aku bangga, wahyu daripada langit. Kita boleh katalah ni Queen Victoria, ini Perdana Menteri apa benda ni, England, Perdana Menteri Perancis, Presiden Amerika, ni orang hebat belaka. Semuanya lebih tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita kena iktikad lagu tu. Pemimpin kita tak bangga. Dia tu, siapa begitu benar Nabi kita. Pemimpin lain ada tak? Masa dia kecek, dia jalan awam ikut, ada tak? Tak ada. Rasulullah jalan awam ikut. Dah hebat. Ada pemimpin lain, ada tak? Dan dia menteri Jepun ada, masa kecek dia jalan awam ikut. Habis kuat anjing kau nak kekah. Ada? Lalak dah ingat atas tubuh Nabi. Ada presiden lain lalak dah ingat? Ada. Dibelah dada 2 kali, malaikat mari belah dada, wak keluar hati bersih dengan air Zam-Zam. Jahit semula, ada orang lain. Wak keluar hati gitu, pemimpin dunia ada? Tak. Bulan Nabi tengok, tunjuk, terbelah 2. Sahabat tengok, aku tengok. Hani kata aku tengok juga, terbelah 2 bulan. Ada pemimpin sekarang, presiden negara mana boleh belah 2 bulan? Belah dacing boleh, bulan tak boleh, jauh. Betul tak? Ada? Nak bukti mana lagi? Itulah Nabi Muhammad, Nabi kita, pemimpin yang paling agung, paling hebat di atas muka bumi. Bila dia yang paling hebat, kita ikut dia, maka kita paling hebat. Lepas tu Tuhan kata, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Macam mana mu ni, mu orang beriman dah, ayat Quran dibaca tiap-tiap hari depan muka mu, guana mu jadi bodoh kau Apa sah yang mu jahil ni? Kan orang duk ngajar Quran zaman Rasulullah, turun ayat depan muka, masih lagi orang menjadi sesat. Zaman kita, Allah, kuliah tafsir keliling negeri. Di Ipoh ada orang ngajar tafsir, Tanjung Rotan ada ngajar tafsir, betul tak? Tanjung Malin ada orang ngajar tafsir, di Lumuk ada orang ngajar tafsir. Dah guana yang mu bodoh kau bab Quran Sebab kita tidak cakna, betul tak? Orang ngajar ada, tapi dah kita tak pergi. Ni malam ni mari ni, alhamdulillah, Allah buka pintu hati kita, boleh duduk dalam satu majlis. Dengan sebab taufik dan hidayah, pertolongan Allah. Kalau Tuhan tak tolong kita malam ni, duduk depan rumah, dalam depan TV dalam rumah. Saudara mara kita ramai mana? Orang ngajar maghrib sampai isya, dia tak mari pun. Duduk tengok TV, bodoh. Warta berita pukul 8. Nampak? Sekarang warta berita daripada, nampak? Berita utama. Orang surau masjid duk mengajar tafsir, duk mengajar hadis, duk mengajar bab fiqh, duk mengajar halal haram, duk mengajar sahabatan, duk tengok warta berita. Mana-mana ada orang yang belum lagi sampai darjat ustaz, dia tidak aling lagi, tak lepas lagi fardu ain. Ada orang mari ngajar dalam tamang dia, dalam kampung dia, tidak mari, jadi fasik. Faham? Dah. Siapa orang fasik tu? Abang kita, betul tak? Adik kita, mak saudara kita, kena molek anak beranak kita.
Bukan pelik sangat. Nak tengok warta berita pukul 10 ada. Pukul 11 ada pula. Mari dengar dulu orang ngajar mu agama Islam, kan tengok di mic card tulis Islam. Benda mana Islam? Islam ni aku tunduk pada segala perintah mu. Bila Nabi suruh dengar orang ngajar, pergi dengar dulu. Warta berita nombor 10. Faham? Nabi kata iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau ada orang mengajar sila singgah. Jangan tak singgah. Talabul ilmi faridah. Belajar ilmu agama faridah, iaitu wajib. Benda mana wajib? Benda mana faridah? Fal fardu ma fi fi'lihi sawabu kaza ada tarikihi iqabu. Kata Ibn Ruslan, makna fardu, siapa yang buat boleh pahala, tak buat berdosa. Maknanya dia tak mari dengar kuliah maghrib, haram bagi dia, berdosa. Itu kata. Kalau cari makan turun, tak ada apa, 3 kali bayar tu tak apa lagi. Kalau orang ngajar agama dia sendiri, bukan agama Buddha, tak hari. Rumah dia dekat dengan surau, belakang surau rumah dia dah, tak hari. Kalau dia mari rasanya dah habis minyak RM100, dah. Kena balik rumah dia jatuh handbrake, dia pokok stang masuklah surau. Rumah dia tinggi sikit, tak mari juga, faham? Inilah umat kurang hajar, biadab, tak reti bahasa. Allah beri dia Islam, dia tak balas budi Allah. Allah beri dia beriman, tak balas budi Allah. Allah beri dia anak, beri bini, beri laki, beri cucu, beri kereta, beri motor, beri rumah, beri tanah air, beri pekerjaan, beri pakat, beri saya, beri telinga, beri lidah, beri perut, beri kaki, tangan beri, nyawa beri, sehat beri. Marilah sekejap dengar orang ngajar hukum hakam aku, banyak sangat aku beri kemung. Tak mari. Cik Mak malam ni ada ustaz daripada Kedah mari ngajar bab tafsir. InsyaAllah kita sibuk sikit, sibuk. Dan malam esok ada kuliah fardu ain. Malam esok kita nak jumpa orang lah, member projek. Dan malam lusa tak boleh nak pergi kat site, nak bincang masalah projek gitu gini. Akhir-akhirnya semua kuliah tak boleh mari. Faham? Habis cerita. Maka caranya nak hancurkan agama Islam, jauhkan umat Islam daripada ulama-ulama. Cara mana nak jauh daripada ulama-ulama? Nampak? Kaji benda apa yang boleh menyebabkan mereka rasa suka sangat. Maka 2 perkara orang kafir kaji, iaitu hiburan dan permainan. Nampak? Seperti yang Allah kata, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, al-ayah. Hanya saja kehidupan dunia itu tiada lain melainkan la'ibun, bermain-main, walahwun, dan berhibur. Tu sungguh. Tengok sekarang kalau main habis negeri. Tak boleh kuliah pada ain, tak boleh. Malam ni training hoki. Aduh. Dan Malaysia tak boleh main badminton. Main badminton maghrib pukul 7 sampai pukul 9 malam sewa dewan. Orang kata bodoh nak marah. Pukul bulu asa, bola badminton tu bulu taki, tu bulu asa. Bulu burung tak jadi, dia test dah. Bulu burung tak jadi, bulu ayam musim bola, musim. Bulu asa comel, teng. Drop shot. Orang duduk tebah juga tengah garik, orang duduk bang, orang duduk ngajar, dia duduk pukul bola asa. Cerdik ke bodoh? Dah. Islam ni tak marah mu nak main sokang. Tengok masa lu, masa maghrib dengan isyak ni prime time, waktu perdana. Bainal isyak wal maghrib, antara isyak sampai maghrib, maghrib sampai isyak, prime time. Di situlah kebanyakan tok-tok guru, ustaz-ustaz nak mari ngajar hukum hakam. Supaya mu jadi reti, hak gelak jadi cerah, hak bodoh jadi cerdik, hak jahil jadi alim. Free of charge, FOC, tak kena bayar. Tak boleh mari juga bodoh. Dia kata ai tak boleh, ai kena tengok warta berita. Nak tengok warta berita juga dah. Ngajar orang ngajar 7 suku sampai pukul 8.30. Dah mu warta berita pukul 8. Dah mu tiap-tiap malam tak dah. Warta berita mana ada? Ada hari tak ada aktiviti? Tak ada. Pukul 8 jeng jeng pukul 8.
haram maaf malam ini tak ada warta berita, pergi surau, ada gitu? Tak ada. Setiap tahun daripada muda sampai ke mampu masuklah kubur waktu berita. Kita nak tengok kok waktu berita, kita ngajar orang Tok Imam pun nak tengok juga. Dia ada waktu lain pukul 6 petang, ada pukul 10, ada tak ada. Soal khabar esok, ambo penting benar nak tengok pukul 8. Nah, hak jenis gila waktu berita. Siapa kau tamir tengok kau? Kalau hak gila sungguh. Nah, dia tak ada dah pukul 8 tengok bawa drive tadi, jeng. Balik tengok pukul 9. Nah, TV 2, berita tamir. Oh, tunggu juga. Datuk Seri Najib Fauziah Pedomulia. Mana? Tengok juga dia. Ada nak buat aguan dia ke dia? Nah, ni kata bukan kita marah waktu berita, tidak. Masih orang ngajar, dah mujahid pergi dengar orang ngajar balik karang apa pula. Neh. Tak mau sebut nak sebut. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Allah tanya, macam mana ni mu ni jadi jahil, mu jadi sesak, mu tak tahu ke benda ni, padahal ayat Quran dibaca di sekeliling kamu. Mana orang ngajar Quran sekeliling negeri, sekeliling kampung, daripada Perlis sampai Johor Bahru, habis macam-macam kuliah. Nah, ada mak tapi ada madrasah tapi ada macam-macam hak Quran. Nak belajar taranum, belajar baca Quran, hak ni Iqra, ni belajar muqaddam, hak ni tafsir Quran, ni cerita bab Quran, ni asbab nuzul, ni tafsir ayat hukum, macam-macam. Beribu orang ustaz dah. Mana yang mujahid juga? Sebab dak pergi. Faham? Sebab itulah pakak-pakak marilah berazam tiap kali ada kuliah aku akan hadir. Faham? Kerana kemungkinan kuliah kita pada malam ini kuliah kita yang terakhir dalam kehidupan kita. Kerana kita belum tentu mas mukarrada, Nabi kata nama kita esok hari kita belum tahu lagi. Kena molek pendek umur, esok kita tidak lagi dipanggil Haji Muhammad, orang panggil jenazah. Dah balik malam ni mati. Faham tak? Esok kita dah yakin kita hidup lagi. Malam esok aku giah, malam esok, malam ni aku malas sikit. Malam esok mu hidup kita? Belum tentu. Faham? Lain mu ada kabel dengan Israel. Mu boleh tahu nak mu mati bila. Nak mesej Israel. Tak. Assalamualaikum Israel. Ni aku anak saudara mu ni. Faham tak? Kau duduk di Meru ni. Nak boleh tak tahu aku mati bila? Tunggu sekejap. Tok bunyi Israel pun balas. Lambat lagi mu 2027 hari Rabu lepas main Jumaat depan rumah JKK.